Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya buat video ni untuk bincang tentang encounter saya komen Sam Shamoun masa dia buat live. Kemudian saya ikuti live dia. Kemudian saya tertarik apabila dia menggunakan dia quote dari Didakhil. Dia baca dia Lord Prayer, dan dia yang menarik tu dia quote daripada Didakhil. Jadi saya tertarik lah. Padahal kalau dia jujur, if you are really sincere, you should reveal that Didakhil also teach that Jesus is only a servant, just like what we Muslim believe. Jadi semasa encounter saya lihat live itu, saya telah komen. Kalau tengok part 1, saya telah tunjuk video macam mana reaksi Sam Shamoun. Bila saya komen, saya beritahu bahawa Jesus di dalam Didakhil adalah disebut sebagai servant, hanya hamba, dan Jesus disamakan dengan Moses, dengan Musa AS, Nabi Musa AS, disebut sebagai hamba. Jadi dalam video ni Sam Shamoun ni dia cuba untuk membincangkan tentang kononnya ketuhanan Jesus. Tetapi pada permulaan video, untuk memulakan pengajian ini, kajian ini, dia telah quote daripada baca Lord's Prayer daripada Didakhil. Ini yang jadi saya terkejut, ataupun saya komen, dan Sam Shamoun perasan yang saya telah komen. Saya beritahu bahawa Didakhil yang dia quote tu sebenarnya ajar tentang, mengajarkan bahawa Jesus adalah hamba. Jadi kita akan tengok ni part 2 saya nak terangkan. Saya dapat banyak soalan daripada orang Muslim tentang apa itu Didakhil. Jadi saya cuba untuk jelaskan tentang apa itu Didakhil. Okey. Didakhil ni adalah kitab yang dipercayai sangat kuno, yang dipercayai ditulis 50 Masihi hingga ke 100 Masihi, abad pertama. 50 Masihi hingga ke 100 Masihi lah, antara masa ni lah ditulis oleh siapa tidak pasti, tidak dapat dipastikan oleh siapa, tetapi dipercayai di satu kawasan yang terdapat ramai penganut Kristian lah, ataupun pengikut Nabi Isa AS. Dan yang menarik ni, Didakhil ni tidak Didakhil ni bermaksud pengajaran, teaching ataupun latihan. Nama lengkap bagi dia di dalam Greek adalah Didakhilon Apostolon. Pengajaran 12 ataupun pengajaran rasul-rasul lah. Itu yang di tajuk dia. Tetapi sebenarnya dalam kajian saya dapati ada juga scholars yang berpendapat bahawa kitab ni asalnya tidak ada nama, tetapi kemudian ada orang yang cuba cari dan letak nama ni. Dan walaupun dia ada apostolon, maksudnya rasul-rasul ataupun pengikut-pengikut Nabi Isa, tetapi bukanlah ditulis oleh pengikut Nabi Isa. Tetapi walaupun manuskrip ni kuno, tetapi dia kurun pertama, tetapi dipercayai bukanlah ditulis oleh Nabi, pengikut-pengikut Nabi, maksudnya rasul-rasul Nabi Isa ataupun hawariyun. Jadi
tetapi dinamakan. Dan dia bukanlah seperti Bible, tetapi dia adalah satu manual. Manual tentang beberapa perkara. Manual tentang beberapa perkara, iaitu tentang kehidupan, ada ritual-ritual tertentu lah. Okey. Sekarang ni kita bahas tentang kitab ni dulu, pengenalan. Kitab ni dipercayai telah hilang begitu lama, tetapi telah ditemui dalam satu library di sebuah gereja di Constantinople, di gereja Ortodok Metropolitan, oleh seorang yang diberi oleh seorang seorang bishop yang bernama Phileotheos Brian Noyes, lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi dia telah jumpa kitab ni ditemui oleh Phileotheos Brian Noyes pada 1873. Kemudian dipublish dikeluarkan oleh ramai untuk kajian atau untuk dibukukan untuk orang awam, untuk di kepada masyarakat lah, pada 1880, lebih kurang 10 tahun lepas dijumpai. Maksudnya kitab ni dipercayai telah hilang lebih kurang 1500 tahun telah hilang, dan kini jumpa balik. Jadi kitab ni cukup lama lah, kurun pertama. Dan bagai-bagai reaksi yang kita tengok tentang kitab ni, bagaimana pendapat orang Yahudi, bagaimana pendapat orang Islam dan orang Kristian sendiri. Okay. Dan kerana kitab ni, kitab Didache ni, ada antara scholar-scholar Protestan, apabila terjumpanya kitab Didache ni, telah masuk jadi Katolik, telah convert jadi Katolik setelah jumpanya Didache ni. Antaranya yang in modern time sekarang ni, Profesor Kenneth Howell, Profesor Dr. Kenneth Howell, dia Protestan, tetapi bila dia kaji Didache kitab Didache ni, dia telah masuk menjadi Katolik. Okey. Jadi kitab Didache ni seolah-olah macam side ataupun lebih banyak menyebelahi kepada ajaran-ajaran Katolik atau Ortodok, kerana dia ada tradition. Macam Protestan, dia hanya dia punya kefahaman dia lah total scriptural, hanya kitab apa yang Bible ajar itu saja, tidak ada tradition. Tetapi Didache ni dia tekankan tradition, ritual baptis, macam mana ritual tentang penjamuan suci dan sebagainya lah. Ada ritual yang mana perkara-perkara ni, ritual ni tidak ada dalam Protestan, tetapi masih diamalkan di Katolik dan juga Ortodok. Jadi Didache ni bagi kredit kepada gereja Katolik ataupun dan juga Ortodok. Okay. Buku Didache ni, kitab Didache ni pendek lebih kurang dalam 2300 patah perkataan, ditulis dalam bahasa Greek Yunani. Tetapi ada juga scholar yang berpendapat bahawa mula-mula ditulis di dalam Syriac atau Aramaic, Syriac, kemudian diterjemah ke dalam Greek. Okey, itu ada pendapat lah, walaupun kita tak dapat buktikan. Okey, dan Didache ni banyak quote juga daripada banyak juga persamaan Didache ni dengan
New Testament. Ada beberapa tempat-tempat yang mana persamaan di dalam kitab Matthew dan sebagainya lah. Dia sama dengan kitab Matthew. Okey. Okey, yang menarik tu di dakhil ni, yang menarik tu. Di dakhil ni dia bagi kita orang Islam, dan juga ada seorang scholar yang bernama Willie Rudolph berpendapat bahawa di dakhil ni pertama sebenarnya adalah ditulis oleh orang Yahudi yang mana taat kepada ajaran Nabi Isa AS. Orang Yahudi. Kerana di dakhil ni kitab dia ada lebih kurang dalam chapter dia ada lebih kurang dalam ada 16 chapter. 16 chapter. Dan dikatakan bahawa chapter 1 hingga chapter 5 ni adalah betul-betul tally dengan ajaran orang-orang Yahudi. Dan apabila saya tengok, saya ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Okey, saya beli di dakhil dalam bahasa Indonesia. Dan apabila saya kaji, memang saya dapati benar bahawa chapter 1 to chapter 5 adalah ajaran yang menepati ajaran Yahudi, dan orang Islam pun kita boleh terima apa yang dikatakan. Okey, kita boleh terima. Dan dakhil ni dibuka dengan ayat yang agak menarik sikit. Menarik okey, saya baca sikit lah. Okay. Hodoi duo esi mea tes zoes kai mea tu tanatu dia fora de poli metazu ton duo hodon. Apa maksud dia sini ialah dia beritahu kalau dalam bahasa bahasa Melayu. Okey, apa maksud dia? Jadi buka dengan maka ada dua jalan. Hodoi duo esi. Ada dua jalan. Mia tes zoes. Yang satu mia tes zoes. Satu adalah kehidupan. Jalan kehidupan. Kai mia tu tanatu. Dan satu lagi mia tu satu adalah kematian, jalan kematian atau kemusnahan. Okey. Kemudian ataupun jalan kehidupan. Maka ada dua jalan. Yang satu adalah jalan kehidupan, dan yang lain jalan maut. Jalan maut. Ini terjemahan daripada Indonesia, daripada Eddie Kuiper. Kedua jalan ini sangat berlainan satu dari yang lain. Kedua jalan ni, jalan kehidupan dan jalan kematian. Kedua jalan ni berlainan antara satu sama lain. Jadi jika ini benar-benar ditulis oleh pengikut Isa AS, Yesus, jadi kita dapat lihat bahawa manusia ni ada dua jalan. Satu jalan kehidupan, satu lagi jalan maut. Jadi maksud dia, manusia ni dia ada pilihan. Secara automatik, apa yang dikatakan oleh di dakhil ni adalah tidak ada dosa warisan. Kita tidak berdosa. Kita yang pilih jalan kita jalan yang baik, iaitu dipanggil tes zoes, jalan kehidupan. Kemudian atau satu lagi mia tu tanatu, jalan maut. Ada dua jalan. Bukan kita berdosa tak. Kita bukan lahir dosa, tetapi kita ada pilihan dua jalan. Ini pembukaan daripada kitab di dakhil. Menarik. Okey. Ayat kedua daripada pasal pertama di dakhil ni, jalan kehidupan adalah begini. Pertama-tama, hendaklah engkau mengasihi Allah yang telah menjadikan engkau. Kedua, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan apapun yang engkau tidak suka
orang akan perbuat padamu, demikian pun janganlah engkau perbuat pada orang lain. Memang menarik Kalau saya nak baca banyak lah. Okey, ini yang saya beritahu tadi, bahawa pasal 1 sampai pasal 5 ni dipercayai adalah tidak bersalahan dengan ajaran Yahudi, dan juga tidak bersalahan dengan ajaran Islam. Memang kita tengok ajaran tu kita boleh terima, tetapi apabila masuk fasa-fasa lain, fasa seterusnya, kita dapati ajaran tu agak lain lah, agak lain yang kita semua kita tak dapat terima lah. Dan di dakhil ni didapati bahawa berlaku tambahan-tambahan pada kitab di dakhil. Memang kita tak boleh terima lah. Kalau kitab macam 1 hingga 5 ni, kita tengok masih murni. Mesti kita lihat bahawa ada kebenaran-kebenaran yang kita dapat tengok. Dan bila lepas pada tu, kebenaran bercampur dengan kepalsuan, dimasukkan kepalsuan, berubah. Seperti juga New Testament, berlaku perubahan, ditambah dan dikurangkan sebenarnya. Begitu juga yang berlaku pada di dakhil ni, berlaku penambahan pada manuskrip yang kita lihat murni, yang tally dengan ajaran Yahudi dan ajaran Islam, telah berubah, telah menjadi dimasukkan akidah-akidah Trinitarian, the Father, the Son, the Holy Spirit. Okey. Jadi apa sebenarnya ajaran di dakhil ni, lebih kurang kita dapat simpulkan dalam beberapa perkara. Ajaran di dakhil ni kita dapat simpulkan bahawa chapter dia, jadi kita ada 16 chapter. Okey. Fasa 1 hingga fasa 6 itu tentang kehidupan, tentang memilih jalan, the way of life, kehidupan. Okey. Kemudian chapter 6 juga, chapter 6 sebahagian chapter 6 hingga chapter 11 itu adalah tentang ritual-ritual yang dinyatakan dalam bidakhir, seperti baptis, semayang dan juga doa. Itu ikut ajaran Kristian lah. Ikut ajaran Kristian, sudah ikut syariat Nabi Isa AS. Yang boleh jadi juga ada tambahan-tambahan yang dimasukkan kemudian, yang menyebabkan benda tu terganggu, kebenaran terganggu kat situ. Kemudian tentang chapter 11 hingga 13 tu tentang macam mana nak menerima tetamu-tetamu ataupun orang-orang yang membawa ajaran, ataupun penceramah-penceramah, ataupun pendakwah-pendakwah pada zaman tu lah, macam mana cara nak menerima dan melihat pendakwah ni, kriteria sama ada pendakwah ni benar-benar bawa ajaran yang benar ataupun dia datang untuk ambil kesempatan. Semua diceritakan ciri-ciri dia. Begitu sekali detail lah. Kemudian yang akhir sekali tentang dia panggil eskatologi, iaitu perkara-perkara yang berlaku sebelum kiamat. Itu dah ada dalam 5 bahagian di dakhil. 5 bahagian di dakhil. Okey. Apa yang saya nak cerita sini ialah tentang Sam Shamoun ni. Dia telah menggunakan di dakhil semasa dia membuka kajian itu dengan doa, dan digunakan di dakhil. Jadi bila saya tanya, bagi tahu kat dia yang di dakhil ni mengatakan Nabi Isa AS adalah manusia, sebagai manusia, dan dia tak boleh terima. Boleh tengok part 1 video saya tu. Dia tak boleh terima. Kemudian dan dia marah. Dia beritahu bahawa kalau aku bagi tahu dalam di dakhil ni ada menceritakan tentang Trinity lah. Maksud dia katakan bahawa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus dia beritahu itu. Tapi Sam Shamoun tidak buat kajian tentang di dakhil. Dia hanya membaca, tapi dia tidak membuat kajian. Sebenarnya dalam di dakhil ni
apabila kalau kita kaji daripada bahasa Greek dan bahasa Yunani dia, kita tengok ada perubahan berlaku. Kita tengok didakir ni pada kita tengok, saya akan buktikan sikit bahawa berlaku perubahan-perubahan pada didakir ni. Okay. Pada pasal dia ada mengatakan bahawa anakku, dia mulakan nasihat, ditulis oleh seorang yang tua, dihormati, dia bagi nasihat kepada orang bawahan dia, pengikut dia ataupun pelajar-pelajar dia dengan satu bahasa iaitu anakku. Dalam Greek dia panggil teknonmu. Teknonmu maksudnya anakku, wahai anakku. Dan itu adalah singular. Teknonmu tu adalah singular. Dia pakai panggilan teknonmu. Itu kita dapat tengok di kita dapat tengok di dalam pasal 3. Pasal 3. Okey. Pasal 3 di sini dikatakan, anakku, larilah dari segala yang jahat dan segala sesuatu yang serupa dengan itu. Okey. Jangan lekas marah kerana kemarahan itu membawa pada pembunuhan. Janganlah fanatik, jangan suka akan perselisihan dan jangan panas hati, sebab dari kesemua itu timbullah pembunuhan. Anakku, janganlah berhawa nafsu kerana hawa nafsu itu membawa pada pencabulan. Dan sebagainya lah. Dia menggunakan Greek di sini dia menggunakan teknonmu. Teknonmu maksudnya anakku, singular, bukan ramai, untuk seorang. Teknonmu. Okey, itu di pasal 3. Saya ulang balik pasal 1 hingga 5 mengikut seorang Christian scholar iaitu bernama Willie Rudolph, bahawa itu tepat dengan ajaran Yahudi, dan bila saya baca tepat juga dengan ajaran Islam. Tetapi selepas chapter 5 ni ada perubahan-perubahan sedikit. Perubahan-perubahan sedikit. Yang pertama pada chapter 7, dia ada 16 chapter. Chapter 7 tu dimasukkan Trinity punya doktrin, the Father, the Son and Holy Spirit. Ya. Dan kita tengok dalam yang saya beritahu pasal 3 ni, dia menggunakan anakku. Anakku maksudnya pada seorang ataupun singular. Tetapi telah berlaku penambahan, iaitu selepas chapter 3 ni, maka telah berlaku penambahan. Dia tidak lagi menggunakan anakku untuk singular, untuk seorang. Maksudnya dia anakku tu seorang. Dia dalam bahasa Yunani atau bahasa Greek, kita boleh tengok maksud dia tu teknonmu tu seorang. Tetapi apabila selepas tu berlaku perubahan, kita tengok dia dah berubah lah. Dia dah tidak lagi menggunakan teknonmu, dia menggunakan tekna. Tekna ni maksud dia children, ramai. Maksud dia ada orang lain dah masukkan. Mula dimulakan dengan baik, anakku, 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 jangan buat itu, jangan buat ini, anakku. Tetapi selepas itu telah ganggu. Maksud dia ada orang yang telah tambah, tetapi dia tidak mengikut format orang yang asal tulis anakku, tapi dia tulis menggunakan tekna. Dalam Greek tekna ni plural, children. Plural. Jadi daripada teknonmu, anakku, sekarang jadi tekna. Contoh di dalam pasal 5, pasal 3 teknonmu, anakku. Pasal 5 dah jadi children, anak-anak. Dah jadi ramai pula. Okey. Jadi itu contoh bagaimana perubahan-perubahan telah dimasukkan ke dalam didakhil. Okey. Jadi Sam Shamoun dakwah yang didakhil ini ada mengajar tentang Trinitarian. Sebab itu adalah tambahan kemudian. Bukan asal daripada ajaran yang sebenar dalam didakhil, tetapi ditambah oleh orang selepas tu. Penambahan oleh selepas tu. Jadi kalau saya tengok di sini, saya ada tanda kat sini. Kat sini, ini dalam Greek dalam Greek. Kita
maaf ini okay. Sekejap. Okay, ini yang saya tanda ni tentang bukti bahawa Jesus dipanggil sebagai servant ataupun hamba. Okay. Di 9 pasal 9, saya ada tanda yang buat pasal 9 ni. Pasal 9 di dua tempat, di ayat 2 dan 3, dan juga pasal 10 di ayat 2 dan 3 juga. Jadi 4 tempat Jesus dipanggil sebagai Paidos. Paidos ni diambil daripada perkataan Pais, bermaksud sebagai hamba. Okey. Di sini saya akan baca Pater Humon. Ni dalam tulis Pater Humon. Oh Father, macam itulah, Bapa. Huper tes agias telu David tu Paidosu. Di sini beritakan bahawa David tu adalah Daud ni adalah Nabi Daud adalah tu Paidosu, adalah hambamu. Kemudian seterusnya ayat tu juga beritahu Pater Humon, saya ikutlah, Bapa kami, Hupertes Zoes kai Gnosios Hes Ignorisas Hemin dia Yesu tu Paidosu. Yesu itu maksudnya Jesus tu Paidosu, hamba kamu Tuhan lah. Sudah disebut jelas bahawa Jesus itu adalah hamba Tuhan. Jadi bagaimana Sam Shamon, Sam, very clear Sam. I'm even reading in Greek that clearly said that Jesus is only a servant. 4 places in Didache. Okay, 4 places in Didache. I read Greek. Okay, so clearly that Didache stated that Jesus is only a servant. The first century document testified that Jesus only a servant, just like Moses. Okay, itu di pasal 9. Jadi pasal 10 juga mengatakan benda yang sama. Okay, Yesus tu Paidosu. Pasal 10 ayat 2. Kemudian disebut jelas nama Yesus, Jesus, nama Nabi Isa AS. Kemudian satu lagi tidak disebut tetapi bermaksud kepada Nabi Isa juga ditujukan tu ayat 3. Dalam ayat 3 tu dia tu Paidosu, maksudnya still lagi Paidos, hamba, melalui hamba kamu, itulah direfer kepada Isa AS juga. Dan ini adalah benar-benar dipanggil, kalau textual criticism, this is a difficult reading. Difficult reading is preferable, lebih diutamakan atau lebih dipercayai, tidak diubah daripada reading-reading yang kita lihat boleh diubah mengikut dogma-dogma gereja. Dan apabila dikatakan bahawa Jesus adalah hamba dan perkara tu masih kekal dalam kitab Didache ni, maksudnya benda tu kita boleh terima sebagai perkara yang tidak diubah. Pasal dia difficult reading, yang pelik lah. Patutnya kena ubah lah. Kalau kita orang Kristian ni kata Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan sebenarnya, patutnya benda ni tidak wujud lagi dalam. Pertama, dokumen ni adalah kurun pertama kuno, dokumen kurun pertama yang dikatakan bahawa Didache ni lebih lama daripada canonical gospel, Matthew, Mark, Luke, dia lebih lama lagi. Dan dikatakan bahawa Didache ni, yang menarik dia, ditulis lebih kurang sama masa Paul menulis surat-surat kiriman dia, epistle. Dan Didache tidak langsung terpengaruh dengan ajaran Paul. Maksudnya boleh jadi Paul tempat lain dan dia ditulis di tempat lain.
Tidak langsung terpengaruh dengan ajaran Pol, tidak langsung membawa ajaran Pol, dan tidak diceritakan dekat dalam didakhir ni bahawa tentang kena perlu beriman tentang kepada Nabi Isa atau Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak diceritakan langsung dalam ni, tidak ada. Malah dikatakan dosa boleh diampunkan dengan cara memberi derma, memberi sumbangan duit kepada orang susah. Derma, maksudnya dosa boleh dihapuskan dengan cara memberi sumbangan duit kepada orang susah. Di dalam chapter 4 chapter 4 ayat ke-6 chapter 4 ayat ke-6 katakan bahawa jikalau berkat pekerjaan tanganmu engkau mempunyai sesuatu, berilah itu sebagai penebusan dosa-dosamu. Dosa boleh ditebus dengan melalui memberikan sedekah atau memberi membantu orang susah dengan bagi duit. Jadi boleh hilangkan dosa bukan melalui percaya kepada kematian Yesus di kayu salib dan sebagainya. Inilah saya beritahu, ini adalah difficult reading. Difficult reading yang patutnya benda ni dah, kalau kata Trinitarian, orang yang percaya pada Trinitarian patutnya dah kena ubah dah. Tetapi boleh kitab ni terlindung, tak banyak perubahan, masih ada yang okey, masih ada yang asli, dan ada juga yang berjaya diubah, ditambah. Tetapi dia tambah tapi dia tidak ubah. Okey. Dalam kitab ni kalau kita tengok juga ada sedikit Rabai Yahudi dia tidak boleh terima kitab Didakhir ni kerana dalam chapter 6 ni saya share. Dalam chapter 6 dikatakan bahawa chapter 6:1-2 dikatakan bahawa ini tidak diterima lah. Saya beritahu 1 hingga 5 itu pure ajaran yang mesra Yahudi dan bila saya tengok Islam pun boleh terima 1 hingga 5. Tetapi di chapter 6 telah berlaku sikit perubahan. Okey, saya ada tengok kajian daripada Rabai Yahudi tentang Didakhir ni. Dia telah komplain tentang chapter 6, 1 dan 2. Kita tengok apa yang dikatakan di chapter 6, 1 dan 2. Jagalah supaya jangan seseorang pun menyesatkan kamu sehingga menyimpang dari jalan pelajaran ini dengan mengajar kamu tanpa ataupun tanpa Tuhan, tanpa Allah. Dengan mengajar kamu tanpa Allah. Maksudnya tidak ada Allah macam tu. Kerana jikalau itu masih okey, tetapi ayat kedua, kita tengok ayat kedua. Kerana jikalau engkau dapat menanggung setiap hukum Tuhan, maka engkau akan sempurna. Dengar. Tetapi jika tidak, berbuatlah sedapat mungkin. Maksudnya tak boleh, buatlah. Jadi ini yang antara Rabai Yahudi yang kata mana boleh macam tu. Kalau hukum lah. Hukum tetap hukum, kita tak boleh nak ada diskaun lah. So ini yang Rabai Yahudi cakap tidak disetujui lah. Maksudnya kau tak boleh buat, tak apalah. Apa dia ni, itu yang sikit dikomplain lah. Tapi yang menarik dah, Didakhir ni mengajar tentang macam saya beritahu tadi, tentang pendakwah-pendakwah yang datang. Kita boleh uji pendakwah-pendakwah ni macam mana, sama ada pendakwah-pendakwah ni adalah betul-betul pendakwah yang jujur, ikhlas dakwah, ataupun orang yang ambil kesempatan untuk kepentingan dunia. Jadi pendakwah-pendakwah ni boleh diuji. Jadi pendakwah-pendakwah yang datang, orang luar datang ke satu kampung untuk memberi ajaran dan sebagainya, kena uji dia, tengok macam mana. Okey. Dia beritahu
tidak boleh tinggal lebih daripada 3 hari. Tamu datang, tidak boleh tinggal lebih daripada 3 hari. Jadi lepas 3 hari dia perlu pergi. Okay? Kalau tidak, dia perlu bekerja untuk sara diri dia. 3 hari itu penduduk-penduduk kampung bolehlah bagi kat dia makan. Dan ini tally dengan apa dalam ajaran Islam. Itu diajarkan dalam didakhir. 3 hari saja boleh duduk. Tetapi kalau dia perlu tinggal lebih, kalau ada keperluan kat kampung tu untuk mengajar dan sebagainya, dia tak boleh lagi dapat sumbangan daripada orang ramai. Tetapi dia perlu bekerja untuk sumbang. Untuk sumbangan, untuk apa? Untuk diri dia sendiri. Untuk makanan dan sebagainya, dia perlu bekerja. Ini ajaran dia. Dan kalau kita tengok macam ni syarat dia. Okey, kita tengok macam ni syarat dia. Ini kita boleh tengok di pasal 12. Pasal 12. Pasal 12 beritahu. Pasal 11 juga dan 12 ada menceritakan let every apostle that come to you be received as the Lord, ataupun dihormatilah. Okay. But they shall not stay with you longer than 1 day. Tak boleh lebih daripada 1 hari. And if need be, let them stay with you a second day. Bolehlah kalau perlu 2 hari. But if they remain with you 3 days, they are a false prophet. Kalau 3 hari duduk itu, dia adalah nabi-nabi palsu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, nabi palsu. Okey. Kemudian dia beritahu sini, itu chapter 11, chapter 11 ayat 4. Ni chapter 12 pula beritahu, if travelling stranger come to you, siapa-siapa yang orang yang bermusafir datang kepada kamu, help them as much as you can. Bantu dia dekat mana yang mampu. But they shall not stay with you longer than 2 or 3 days. Tapi dia tak boleh duduk lama-lama sampai 2 atau 3 hari. Unless it is necessary that they do. Dan kalau ada keperluan, tak apa. If they wish to settle, ayat ketiga, tadi ayat kedua ni, ayat ketiga. If they wish to settle among you, dia nak duduk juga. Being a craftsman or artisan, dia kena bekerja lah, bekerja. Let them work and earn a living with their trade or skill. Dia kena kerja. Jadi kat sini kita tengok, kalau macam ni punya ajaran ataupun dia punya display dia, macam mana dengan Paul apostle? Dia pergi di Korintian lama, tapi dia tak kerja apa, duduk sana lama. Itu adalah, memang jelas itu adalah nabi palsu. Kalau ikut didakhir. Didakhir kitab yang kuno, kitab yang dihormati pada kurun pertama, dan didakhir automatik membuktikan atau memberi kita rumusan bahawa Paul adalah nabi palsu atau pendakwah palsu. Kerana dia duduk, katakan kita tengok dalam Alkitab, dia duduk di Korintian, di Korin lama, dan dia tidak kerja. Okey, automatik di dakhir ni telah tolak Paul sebagai, mengatakan Paul sebagai palsu. Dan ada juga di dakhir ni mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang juga kita tak setuju, yang kita rasa sebagai tambahan, beritahu bahawa mengkuduskan ataupun bersembahyang pada hari Ahad dan sebagainya lah, itu kita tak boleh terima lah. Jadi di dakhir ni kitab yang mana kita lihat melalui kitab yang telah ditemui pada 1873 ni, kita boleh banding dengan ajaran Kristian sekarang ni. Perbezaan dengan ajaran Kristian sekarang ni, Nabi Isa mula-mula adalah hamba pada kurun pertama, sekarang dah jadi Lord, Tuhan. Kita boleh tengok lagi tentang bahawa apa yang Paulus lakukan tu
itu pada pandangan didakir adalah sebagai rasul palsu. Bila duduk satu tempat lebih daripada beberapa hari tidak bekerja, lebih daripada 2 hari berdakwah tidak bekerja, itu adalah rasul palsu. Kemudian kita juga boleh faham yang didakir ni memasukkan Trinitarian formula yang macam Sam Simon cakap, the Father, the Son, Holy Spirit, tetapi di dalam didakir 95 bertentangan dengan chapter 7 yang memasukkan Trinitarian formula tadi, the Father, the Son, Holy Spirit ni pada chapter 7. Tetapi chapter 9 beritahu untuk baptis hanya dengan nama Jesus, bukan ada nama Trinitarian, Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada. Jadi chapter 7 tadi betul-betul telah dirosakkan oleh orang, ada scribe yang telah masukkan pahaman Trinity kat situ. Tetapi pada chapter 9 telah diperbetulkan balik dan bertentangan dengan ajaran chapter 7. Chapter 9 ni baptis dengan nama Jesus saja, bukan nama tiga Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya ingat itu saja. Saya ingat saya punya perbincangan saya tentang Dakhil ni. Dan sekali lagi saya peringatkan Sam Simon, even in your New Testament, if you go to Acts chapter 4 verse 30 also testified that Jesus is a Paidos or servant. You see, even in Acts, not only in the Dakhil. So what happened? The Dakhil said Jesus is a servant, you see. Then Acts say Jesus is a servant. But what happened in John? In the beginning was the Word was God, the Word was God. What happened? That means something is strange happened there in the middle. Okay, first Jesus is a servant, and then John says Jesus is God, and then Acts again Jesus is servant. Something happened. The teaching of the Dakhil is tally with what Act 4:30 said. Okay, so something has interrupted in the middle, like in John, you see. So saya ingat itu saja. Semoga apa yang saya cuba sampaikan ni dengan keadaan yang agak kalut-kalut lah, tergesa-gesa, dapat difahami lah, insyaAllah. Boleh komen lah kalau ada apa-apa, boleh komen kat bawah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.